Hai, jumpa lagi. Kita sambung perbincangan bab 5 tenaga dan perubahan kimia dengan soalan nombor 23. Okey. Rajah menunjukkan suatu radas untuk mengkaji penyaduran sudu besi. So itu adalah objektif eksperimen ini, mengkaji penyaduran sudu besi. Okey, so kita tengok kepada gambar rajah ini, tengok pada bateri dahulu. Bateri yang panjang ini adalah positif, yang pendek ialah negatif. Okey, jadi kita ikut sahaja positif, ikut laluan ini, maka ini mesti positif. Yang ini ialah terminal negatif. Okey, ikut sahaja lita ini, maka sebelah sini mestilah negatif. Okey, so yang positif ini apa nama yang kita bagi dia? Okey, itu ialah kita punya anod, dan negatif ini ialah kita punya katod. Okey, bagaimana pula sudu ini boleh disadurkan dengan kuprum 2 sulfat? Maafkan saya, disadurkan dengan logam ini. Okey, so kalau saya tengok kepada yang ini, saya ada larutan kuprum 2 sulfat. Okey, jadi logam ini agak-agaknya logam apa? Okey, so ini mestilah logam kuprum lah kan? Okey, sebab larutan di dalam ini adalah larutan kuprum 2 sulfat. Okey, so kuprum di depan, maka ini ialah logamnya. Okey, sulfat bukan logam lah. So logam yang digunakan sebagai kita punya elektrod ini mestilah kuprum. Okey, so kuprum 2 sulfat. Okey, so saya ada kuprum. Okey, saya letak tanda dahulu. Kalau saya letak Cu ini, okey, ini adalah kuprum. Dan SO4 ini merujuk kepada sulfat. Okey, saya tidak akan menggunakan kaedah nomenclature untuk kimia. Saya pakai yang simple sahaja supaya awak boleh fahamlah. So kuprum logam, jadi ini membentuk ion positif. Okey, sulfat bukan logam, ini membentuk ion negatif. So dalam larutan ini saya ada ion kuprum. Okey, ion kuprum pergi ke mana? Dia akan pergi ke terminal negatif inilah kan. Positif mestilah pergi ke negatif. Jadi sekitar ini nanti akan adalah lapisan-lapisan kuprum. Jadi menyebabkan sudu besi ini akan disadurkan dengan kuprum. Okey, so pada masa yang sama, kuprum daripada kepingan ini dia akan mengion, menjadi ion, dia akan masuk ke dalam larutan ini. Okey, membentuk kuprum ion. So dia masuk ke larutan pada masa yang sama, dari larutan ion kuprum pergi ke sudu. Okey, untuk menyadurkan sudu besi itu agar dia menjadi sudu kuprum. Okey, so mari kita jawab soalan sekarang. Namakan bahagian berlabel P dan Q. Okey, jadi P kita dah sebut di atas, P itu adalah anod dan Q adalah kita punya katod. Boleh ha? Okey, so nak menjawab soalan P, soalan A ni, nak tahu apa dia P, apa dia Q, tengok dahulu pada bateri ni. Okey, kita pergi ke soalan yang berikutnya. Eksperimen di atas dilakukan selama 30 minit. Apakah yang berlaku pada jisim sudu besi? Ingat, sudu besi tadi kita ada ion-ion kuprum akan terenap pada sudu besi. Jadi bermaksud sudu besi ini dia akan disalut dengan kuprum. So kalau disalut dengan kuprum, bermaksud jisimnya mestilah bertambah. Okey, jadi jisimnya akan bertambah. Apakah logam yang mungkin bagi elektrod P? Ini pun kita dah jawab tadi. Okey, oleh kerana larutan ini kita menggunakan larutan kuprum, maka
kepingan logam ini sebagai elektrod mestilah kepingan kuprum. Sama macam kita punya larutan ini. Okey. Ingatlah, ini kita panggil sebagai elektrolit. Okey. So, untuk menjawab soalan tadi, apakah logam yang mungkin bagi elektrod P? Maka jawapannya adalah kuprum. Okey. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat untuk elektrod P? Jadi untuk elektrod P ini oleh kerana kita punya ion daripada kepingan kuprum ini dia masuk ke dalam larutan, jadi lama kelamaan kepingan kuprum ini ianya akan menjadi nipis. Okey, sebab ion-ionnya sudah masuk ke dalam larutan. Jadi di sini dia akan menjadi lebih nipis. Okey, tulis sebab mengapa kepekatan larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah untuk eksperimen ini. Okey, ini yang kita telah pun jawab tadi kan, sebab ia tidak mengalami kehilangan elektron. Kehilangan ion. Okey, ia tidak mengalami kehilangan ion. Okey, sebab jumlah ion kuprum yang dimendapkan di katod samalah dengan jumlah ion kuprum daripada anod yang terlarutlah. Sebab itulah dia tidak mengalami kehilangan ion tadi. Apa yang masuk itu juga yang keluar. Alright. Berikan satu keadaan supaya sudu besi boleh disadurkan dengan baik. Ingat tadi apakah cara-caranya, bagaimana kita boleh buat penyaduran dengan kualiti lebih baik? Okey, arus yang kecil kan. Yang kedua yang senangnya adalah kita pastikan sudu besi itu diputarkan dari semasa ke semasa. Okey, jadi di sini saya akan tulis memutarkan sudu besi dari semasa ke semasa. Okey. So, itu adalah satu keadaan supaya sudu besi boleh disadurkan dengan baik. Alright. So, teruskan dengan soalan 24 sekarang. Rajah di bawah menunjukkan eksperimen dengan tujuannya ialah penulenan kuprum yang tidak tulen. Okey. So, ini kuprum tak tulen. So, kuprum, dan di sebelah sini pula adalah kuprum yang tulen. So, kita hendak menulenkan yang tak tulen ini. Okey. So, apa yang kita buat adalah kuprum dari sini kita nak pindahkan dia ke sebelah sini. Okey, itu yang kita buat. So, sama seperti penyaduran tadi, okey, kalau ini logam ini ialah kuprum, maka larutan ini ataupun kita punya elektrolit mestilah ada kuprum juga. Okey. So, elektrolit P ini dia mesti bernama kuprum. Kuprum apa itu sekatilah. Okey. Mungkin kita boleh guna kuprum 2 sulfat. Kuprum 2 sulfat ni glamour ni kalah glamour kita punya Larsen YouTuber itu. Okey. So, tengok pada bateri yang panjang ini ialah positif. Yang pendek negatif. Okey, yang positif ikut laluan ini, maka ini mestilah positif. Okey, negatif di sini ikut laluan saja, so ini mestilah negatif. Jadi yang ini ialah saya punya katod. Ini pula ialah kita punya anod. Jadi apa yang berlaku tadi? Okey, kuprum logam. Okey, logam bermaksud dia akan membentuk ion positif. Ion positif ini dia masuk ke dalam larutan, kemudian dia akan pergi ke
terminal negatif. Okey, jadi semua kuprum tadi akan pindah ke sebelah sini. Okey, semua kuprum pindah ke sana. Okey, so bila kuprum pindah ke sana bermaksud dia akan jadi semakin tulen. So yang tinggal di sini adalah benda yang kita tidak mahu. Okey, so kita berhenti sekejap.